anda mestilah kena strike like Faiz. Ada malam ku healing sampai okey ya you tak boleh kontrol. Apalah Mojo dengan haruan yang tak berapa nak curut. Mantap. Video ini dibawakan oleh LD Analyst. Deposit lebih pantas dan mudah kini berada di Malaysia dan Indonesia. Syui, bertemu kita pada video kali ini bersama saya Faiz, dan untuk pembelajaran hari ini saya nak ceritakan kepada anda tentang 3 jenis breakout yang berada di dalam trading yang anda kena tahu. Ini sangat penting untuk anda mengenal pasti 3 jenis breakout yang berada di dalam trading, kerana ini dapat membantu anda dalam menganalisa sebelum anda tersontot di dalam entry. Tanpa membuang masa, mari kita. Sebelum ini saya pernah tunjukkan kepada anda bagaimana kita dapat mengetahui breakout dan cara bagaimana kita melakukan entry melalui breakout. 3 lagi jenis breakout di dalam trading yang anda perlu perhatikan sebelum anda melakukan trading, dan kena pasti adakah dia betul-betul a true breakout. A true breakout maksudnya dia breakout yang sebenar, dia bukan tipu dan dia tidak manipulasi. Saya kenalkan anda dengan 3 jenis breakout di dalam trading yang anda kena ketahui. Yang pertama adalah continuation breakout, nombor 2 reversal breakout, dan nombor 3 false breakout. Nombor 3 ni anda kena berhati-hati kerana ini adalah manipulasi daripada pasaran yang menyebabkan anda tersontot ketika entry. Tak kisahlah anda adalah breakout trader ataupun anda adalah support and resistance trader. Seperti video yang lepas saya ada tunjukkan tentang cara bagaimana breakout berlaku, iaitu harga turun ke bawah melalui kita punya support dan naik ke atas kita masuk sell, dan harga turun kembali sebagai support, dan apabila di sini sepatutnya kita melakukan sell. Tetapi apa yang terjadi adalah harga telah memecahkan kawasan ini. Kalau anda nampak, harga telah memecahkan kawasan ini. Dia memecahkan zone ini, maksudnya anda punya SL dekat bahagian sini. Ni anda punya SL. Harga telah memecahkan dan melanggar SL anda. Dan untuk breakout trader pula, selalunya dia akan mengambil entry daripada sini. So dekat sini dia makan buy. Dia makan buy kat sini. So apa yang dia lakukan adalah harga memecahkan, dia melakukan pullback, dan breakout trader mengambil peluang dan harga meneruskan perjalanan. Itulah kebiasaannya breakout terjadi di dalam pasaran. Ini adalah contoh untuk continuation breakout, dan kalau kita nampak di dalam chart, okey, ini adalah kawasan untuk kita melakukan buy. Normal lah kawasan buy kan. Ini adalah kawasan untuk kita melakukan buy, dan ini adalah kawasan yang selalunya kita mengambil peluang untuk sell. Tetapi apa yang berlaku adalah harga naik ke atas, memecahkan kita punya resistance dan menutup di luar candle. Dah nampak candle menutup di luar dengan signifikan yang ketara, dan apa yang terjadi, harga melakukan pullback untuk sementara, dia jatuh balik. So ini adalah peluang yang diambil oleh breakout trader dan mengambil peluang untuk harga meneruskan perjalanan. Maksudnya dia mengikut trend lah, dan harga pun naik seperti biasa. Dan untuk SNR trader, dekat sini dia orang dah SL. Kawasan ni dia dah SL, tetapi untuk breakout trader punya konsep your SL is my entry, dan harga turun ke bawah semula kemudian naik ke atas. Ini adalah asas untuk breakout. Harga pecah, dia melakukan pullback, kita entry, dan harga meneruskan perjalanan. Dan kalau di dalam line chart, apa yang kita nampak adalah dia berbentuk seperti ini, dan kita punya entry adalah di kawasan sini. Ni kawasan entry kita. So inilah breakout untuk continuation, maksudnya breakout yang harganya trend berterusan. Untuk contoh kedua pula saya tunjukkan adalah reversal breakout. Reversal breakout dia adalah di mana harga naik kemudian membuat consolidation ataupun sideways kemudian turun semula. Yang ini pun konsep dia sama juga, cuma pattern dia lain. Ini uptrend, tiba-tiba dia sideways dan downtrend semula. Macam yang tadi tu adalah dia uptrend,
dia buat sideways dan dia melakukan uptrend semula. Tetapi yang ni dia terbalik, dia uptrend, sideways dan downtrend. Dan ini adalah contoh untuk Euro USD di time frame H4, yang mana kat sini adalah kawasan untuk kita buy selalunya. Selalunya kita buy, dan dekat sini kita melakukan, sebab ada spike kat sini, kita ambil spike kat sini, kita melakukan sell di kawasan sini. Dan apa yang kita perasan, harga telah break. Harga ni daripada uptrend, kalau kita nampak harga daripada uptrend melakukan kenaikan, dan sampai di kawasan sini dia membuat satu lower low baru. Dan di sini adalah kawasan kita melakukan support, yang mana kita mengharapkan harga menuju ke atas semula. Tetapi apa yang terjadi, harga telah melakukan penerjunan, dan di sinilah telah berlakunya reversal, ataupun ini bukan retracement, ini adalah reversal. Maksudnya pertukaran trend telah pun berlaku di sini, dan apa yang kita nampak kat sini, ini adalah kawasan normal untuk kita melakukan buy, tetapi harga telah memecahkan dengan candle menutup di luar daripada zone yang kita tandakan. Kalau saya buat sharp betul-betul kat sini, harga betul-betul dah keluar dan candle telah menutup di luar zone. Dan apa yang terjadi adalah harga melakukan kenaikan semula buat sementara di kawasan zone yang sama sebelum dia melakukan kejatuhan. So ini adalah contoh reversal. So dia tengah menaik, dia consolidate di sini, dia consolidate lah, dia macam naik turun di kawasan ni. Sebab dia naik turun, naik turun, naik turun. So dia kira macam bermain-main di situ selama daripada 12 April sehingga 11 Mei. Maksudnya dalam masa 1 bulan juga dia consolidate di dalam price ini sebelum dia melakukan kejatuhan. So itu adalah contoh untuk reversal breakout. Saya dah terangkan dua, iaitu continuation breakout dan reversal breakout, yang mana continuation breakout selanjutnya di dalam line chart dia berkonsepkan seperti ini. Dia berkonsep ini. Dan reversal breakout selanjutnya dia macam ni. Dia macam ni, dia terbalik je ni, yang ni macam ni. Untuk false breakout ataupun fake out, kita tidak akan nampak di line chart, kerana kebanyakan fake out yang berlaku adalah di time frame yang minor. Dan kalau kita buka di time frame besar, selalunya di candlestick dia hanya ada satu shadow yang panjang saja. Nanti saya akan tunjukkan. Saya ceritakan sedikit tentang false breakout ataupun fake out, yang mana ini adalah situasi pasaran di mana harga telah sampai di para support ataupun resistance yang kita tandakan, tetapi harga telah melakukan fake movement ataupun pergerakan palsu, seolah-olah terjadinya breakout pada pasaran. Tetapi apa yang terjadi adalah harga kembali semula kepada trend asal. False breakout ataupun fake out ni juga boleh kita anggap sebagai SL hunter untuk dua jenis trader yang kita kenal, iaitu support and resistance trader dan juga breakout trader. Selalunya dia akan langgar dua-dua. Selalunya dua-dua ni akan MC ataupun akan langgar SL dia. Kenapa kita menganggap dia sebagai SL hunter? Kerana yang pertama adalah dia akan melanggar SL kita, ataupun dia akan MC kan kita, dia sontotkan kita, dan kemudian dia meneruskan kenaikan ataupun kejatuhan seperti biasa. Yang pertama, untuk SNR punya trader, selalunya dia akan melanggar SL kita dan dia meneruskan kenaikan. Macam contoh, kita tengah buy, kita ada letak SL, dia akan langgar SL kita tetapi dia naik semula ke atas. Kita tengah buy ni tetapi harga naik semula ke atas dan kita telah kerugian. Kita dah rugi sikit dan harga naik. Kalau kita tak pasang SL, mungkin kita terselamat. Dan nombor 2 adalah breakout trader, yang mana akan mengalami kerugian kerana tersalah trend. Sebab apa? Sebab dia ingatkan, macam contoh tadi, kita buy, kita mengharapkan harga naik ke atas, tetapi untuk SNR trader dia telah langgar kita punya SL. Dan untuk breakout trader dia ingatkan harga telah melakukan downtrend dan akhirnya dia entry sell di akar. Itulah yang terjadi Itulah yang anda akan alami apabila breakout terjadi. Baiklah, untuk false breakout, topik dia agak panjang untuk saya ceritakan dalam satu video. Jadi saya akan pergi ke next video untuk memudahkan pemahaman anda, yang mana topik ini sangat penting. Dan fake out merupakan salah satu setup ataupun strategi yang selalunya memberikan pulangan yang sangat lumayan jika anda dapat menghidu bau-bau fake out bakal berlaku.
Kita jumpa pada video yang seterusnya. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada anda. Dan saya pasti dan subscribe. Kita jumpa untuk video yang seterusnya.